Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan apa Dan khabar? Selamat pagi. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya ya. Jadi pertama sekali Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang dan juga ribuan terima kasih kita ucapkan buat Puan Rashidah ya bersama kita pagi ini untuk menerangkan dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan tajuk yang disediakan ini ya. Jadi Puan ini wakil dari Spacemaker ya, yang akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan projek mereka yang bertajuk Space for Autism. Puan Hajah Rashidah binti Haji Ghani. Jadi Puan Hajah Rashidah mungkin sementara awal ini ada yang ingin dikongsikan berkenaan dengan tajuk kita ini. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dulu sebelum saya memulakan, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan lah dan ribuan terima kasih di atas kesediaan Radio Television Brunei menjemput Spacemaker pada rancangan Rampai Pagi harian ya. Sama-sama. Sebenarnya the word space itu ada maknanya tersendiri tu. Ya, sensory places for autism, championing care and engagement. Jadinya kami di kesempatan ini juga ingin mengungsikan kepada penonton dan Wali dan Nisa yang Spacemaker ini terdiri daripada 6 orang peserta program pembangunan eksekutif bagi pegawai-pegawai pengurusan pertengahan yang lebih dikenali dengan Executive Development Program for Middle Management Officer atau EDP MMO. Kami ini adalah kohort ke-36 dan pasukan kami ini terdiri dari berbagai kementerian, antaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Agama, Kementerian Pertahanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Untuk mengungsikan juga salah satu program dalam EDPMO itu ialah untuk kami mengambil modul Community Outreach Project namanya atau COP. Jadinya kami digalakkan untuk menyumbang khidmat kami kepada masyarakat lah. Dan kumpulan kami telah memilih projek komuniti yang bertajuk #Space for Autism itu. Jadinya untuk makluman penonton juga, projek kami ini ia memfokuskan kepada anak-anak yang berkeperluan khas lah, khususnya mereka yang didiagnosis dengan Autism Spectrum Disorder atau ASD. Mana projek #Space for Autism ini ia memfokuskan kepada bagaimana pihak kami Spacemaker ni akan dapat memberi sokongan lah kepada pelajar autisma supaya mereka ni diberi persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif lah semasa berada di sekolah. Walaupun kumpulan kami ini bukan pakar perubatan lah, sebab kami pegawai kerjaan lah, akan tetapi melalui kajian dan perbincangan dengan pakar, kami lebih memahami lah bahawa autisma ni bukannya penyakit, ada orang tersalah anggap. Mereka ni adalah golongan yang mempunyai gangguan perilaku atau behavior. Dan mempunyai kesulitan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak diorang. So selain itu bis diorang ni kadang-kadang mengalami gangguan lain lah juga. Selain itu seperti gangguan pembelajaran, gangguan emosi. Satu kadang-kadang diorang ni moody lah di sekolah tu. Satu kadang-kadang ada juga mengalami kekejangan yang memerlukan bantuan lah. So kami dipahami autisma ni ya diorang ni sensitif arah cahaya, bunyi, tekstur juga. Jadinya apabila mereka mengalami gangguan, diorang ni ada akan mempunyai kesulitan lah macam untuk berada di dalam bilik darjah yang normal itulah. So satu cabaran habis diorang lah ni dan bukan saja anak-anak autism itu, guru-guru pun jadi cabaran ada diorang. Jadinya kalau diorang tu ada gangguan secara langsung, ia boleh menjejaskan diorang punya pembelajaran lah. Ia misi kami melalui projek komuniti #Space for Autism ini ialah untuk mewujudkan ruang sensori khas lah di sekolah sebagai tempat yang selamat dan menenangkan lah, yang dilengkapi dengan alat bantu. Alat bantu sensori untuk menyokong pembelajaran mereka agar diorang ini dapat berkembang dengan lebih baik lah. Alhamdulillah. Baik, Kongsikan tadi ya. Jadi itulah di sebalik Space for Autism ini tadi ya. Baik.
telah berikan tadi, sedikit sebanyak kita dapat memahami apa yang diperlukan kepada mereka, terutama sekali pada kanak-kanak autisma yang mempunyai masalah sensorinya orang. Kadang-kadang ni kurang ataupun rangsangan diri mereka tu kurang, kadang-kadang rangsangan diri itu lebih. Disitulah datangnya lah ruang sensori yang diperlukan itu. Jadi mungkin dapat diterangkan lebih lanjut lagi oleh Puan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ruang sensori dan kepentingannya? Okey. Ruang sensori ini ia berperanan seperti safe zone lah. Safe zone untuk anak-anak yang mudah terangsang yang tadi itu secara sensori terutamanya pelajar-pelajar autisma lah. Jadinya diorang ni bila diorang ni mengalami terlampau banyak rangsangan seperti bunyi bising ke, cahaya terang ke, atau suasana yang busy. Sebenarnya ni kan kalau untuk menenangkan itu bolehlah dibantu dengan dibawa masuk ke ruang sensori itu supaya diorang ni boleh menenangkan diri dan boleh menarik semula fokus diorang lah. Jadinya ruang sensori ni ialah ruang yang direka khas lah untuk membantu pelajar dan guru-guru lah, guru-guru special education need assistant atau yang lebih dikenali guru sinarnya kena panggil. Dalam mengurangkan rangsangan supaya diorang ni lebih terkawal lah. Dalam ruangan ni ada macam boleh dilengkapi dengan alat sensori, contohnya tikar sensori, alat fidget, selimut berberat, botol sensori dan macam-macam lagi lah. Kenapa perlu ada ruang sensorian ni? Kalau tidak ada ruang sensorian ni, pelajaran ni akan boleh mengalami tekanan. Tekanan boleh macam ia nak bergaul, ada sosial lah. So kalau durang macam tu, durang boleh mengakibatkan durang punya penurunan dalam segi akademik. Jadinya dihasratkanlah, kami berhasratlah kalau ada ruang sensorian ni, ianya boleh membantulah pihak sekolah mengatasi jurangan ni serta memupuk inklusiviti kesejahteraan kepada pelajar-pelajar autisma itulah. Saya haraplah dengan pengurusian ini ia boleh memberikan pendedahan lah akan kepentingan ruang sensorian ni kepada pihak sekolah, orang ramai dan juga rakan sebaya among the peers atau oleh anak-anak atau autism ni lah. Faham. Memang antara yang perlu kita berikan kepada mereka, antara sokongan yang dapat diberikan kepada anak-anak autisma, bukan saja mereka tapi kadang-kadang ibu-ibu juga kali merasa katanya orang rangsangan diri kita ni tu terlalu kuat. Tapi kadang-kadang kita ni pun perlu bilik yang selamat untuk kita ni bertenang dan sebagainya juga. Samalah kita harapkan pada anak-anak ataupun murid-murid di sekolah agar mereka dapat meneruskan pembelajaran dengan baik juga. Betul. Puan mungkin boleh menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan projek Community Space for Autism ini dan bagaimana kumpulan space maker ini menyokong pelajar di sekolah, Puan. Salah satu inisiatif kami ialah kami bekerjasama lah dengan Jabatan Pendidikan Khas di Kementerian Pendidikan dan juga dengan Jabatan Pengajian Islam juga di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama untuk sekolah-sekolah agama lah bagi sama-sama berusahalah mewujudkan bilik sensorian ini di sekolah-sekolah yang terpilih lah untuk sekolah itu dilengkapi dengan alat sensori yang sesuai untuk menyokong pelajar autisma ni dan mempromosikan persekitaran pembelajaran inklusif lah. Dalam melaksanakan projek ini kami telah mendapat nasihat lah daripada pakar pendidikan khas lah untuk memastikan reka bentuk sensori itu nanti sesuai lah dan berkesan serta memenuhi keperluan pelajar. Usaha kami ini tertumpu sepenuhnya kepada menjadikan ruang sensori itu yang jadi realiti lah dan penyelesaian yang mempan lah untuk sistem pendidikan negara secara whole nation lah. Kami juga sedang giat mengumpul dana dan menerima sumbangan lah barangan sensori supaya lebih banyak sekolah lah yang mempunyai ruang sensorian ya. Jadi bantulah kami lah dalam menyediakan ruang sensorian ni supaya anak-anak autism ni dapat menikmati lah persekitaran pembelajaran yang kondusif
dengan dilengkapi dengan suasana yang mampan dan alat-alat sensori yang dapat membantu meningkatkan pembelajaran bisturangan ni. Jadi mengenai dengan ruang sensori ni Puan, ya, ada sekolah-sekolah yang sudah menyediakannya ataupun ada sudah yang terlaksana berjalan pada ketika ini? Pada masa ni sekolah rendah kerajaan ada yang mempunyai ruang sensorinya sudah, tapi ruang sensorinya tu kurang anulah perlu dipertingkatkan lagi lah. Tapi di sekolah agama pun ada juga yang menyediakan ruang sensori ni. Tapi tidak semua sekolah agama yang terdapat lah tu. Jadi ada terpilih lah certain sekolah agamanya. Jadinya bagi kami ialah ni dengan menyediakan ruang sensori ni, ia boleh membantu guru-guru sama anak itulah nanti anak-anak autisma ni supaya diorang boleh blend dalam suasana kelas satulah. Jadi pada masa ini ada sudah beberapa sekolah lah ya, yang sudah pun menyediakan ruangan sensori ini tadi untuk anak-anak autisma dan juga guru lah ya untuk mengajar dan keperluan anak-anak autisma ini tadi. Dapatan daripada membuat ruangan sensori sini, apa feedback daripada para guru ataupun ibu bapa penjagaan anak? Ada membuat lawatan-lawatan lah ke sekolah rendah dan ke sekolah agama. Diorang macam ada ruang sensori itu, tapi to the minimalist lah ni orang. Jadinya kalau macam kami dengan community project kami ni, diorang macam happy lah diorang sebab kami boleh membantu meningkatkan macam ruang sensori diorang itu. Menaiktarafkan lagi lah. Jadinya diorang menyambut dengan baiklah. Even Jabatan Pendidikan khas menyambut baik dan Jabatan Pengajian Islam dari untuk sekolah agama itu pun menyambut baiklah kami punya inisiatif dengan mengadakan ruang sensori ini tadi. Alhamdulillah. Adakah ia dilakukan secara fasa ni Puan, mungkin dari segi latihan ataupun sebagainya? Pada masa ni kami lebih menumpukan kepada memilih seperti yang ada saya mention tadi itu sekolah-sekolah terpilih. Sebenarnya kami ada sekolah-sekolah yang kami pilih sudah dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Khas dan Jabatan Pengajian Islam. Macam contohnya di Jabatan Pendidikan Khas kami merancang untuk menaik taraf sekolah rendah Datuk Masar Lambak kanan. Dan manakala dari sekolah agama kami punya inisiatif ni untuk meningkatkan sekolah agama Serusup lah. Diorang punya sensory room lah, insyaAllah. Baik, Puan ada statistik ke anak-anak autisme yang bersekolah di sekolah-sekolah biasa ni? Kalau di negara kita ini memang ramai kan jumlahnya ataupun macam mana? Ada juga lah yang seperti kami membuat kajian, diorang ni dalam setiap sekolah tu kalau sekolah rendah diorang ada tu kelas yang khusus untuk special education needs ni ya. Jadinya kadang-kadang ada certain sekolah tu macam contohnya arah kawasan yang akan kami target tu dalam silap saya dalam 50 orang penuntut berkeperluan khas. Jadinya antara yang banyak tiganya tu adalah daripada pelajar-pelajar autisma lah. Ada pelang lagi pelajar pendidikan khas yang lain lah tu. Dan sekolah agama tu pun banyak juga. Jadinya macam bagi kami ada keperluan tu. Keperluan tu ada bah. Macam kadang-kadang sekolah agama tu kan, durang kadangnya ada certain school yang terdapat pendidikan khas ni, diorang panggil murid berpendidikan khas tu kalau arah sekolah agama. Jadinya di sana diorang tu ruang-ruang bis diorang tu kenangnya untuk macam satu kluster. Jadinya terpaksa student dari sekolah lain join lah ke certain school yang ada kemudahan itu. Baik. Begitulah ya. Jadi nampak di sana keperluannya untuk menyediakan space for autism ini tadi ya, pada setiap sekolah yang memerlukannya. Jadi kita ni selaku masyarakat di negara Brunei Darussalam ni orang awam lah ya, orang ramai. Bagaimana kita ni boleh membantu projek community space for autism ini mungkin dengan cara menghulurkan bantuan ataupun bantuan-bantuan lainnya Puan, macam mana? Masih. Sebenarnya macam kami ada menyediakan sudah barang-barang senarai sensori yang disyorkan lah oleh Jabatan Pendidikan Khas. Macam antaranya macam papan imbangan atau balancing atau batu pijakan, tikar sensori, penutup telinga khalis bumi supaya anda bising lah tu, alat fidget, puppets, selimut berberat,
botol senseri dan banyak lagi lah Macam kalau kan mau tahu sepenuhnya senarai itu bolehlah melayari kami punya Instagram lah yang @space4autism Okey. Untuk dari segi untuk menghulurkan bantuan ini, kumpulan kami ada menyediakan 2 cara lah. Pertama ialah sumbangan tunai. InsyaAllah pada 2 Ogos dan 3 Ogos semasa Karnival Pendidikan H1 iaitu yang akan langsung di One City Shopping Complex. Kami kan berada di tingkat 1 tu di sana. Kami akan menyediakan donation box. So dari donation box tu orang ramai boleh menyumbang wang tunai lah. Kami akan berada di sana dari jam 9.30 pagi hingga 4.30 pada 2 hari tersebut. Jadinya untuk mengenali kami punya tema baju lah tu, baju baby blue. So mungkin dalam nanti ada melihatkan lah. Selain itu kami juga menerima barang-barang sumbangan. Barang-barang sumbangan ini barang-barang sensori tadi itulah. Jadinya yang kami senaraikan dalam Instagram kami lah tu. Jadinya bis kita boleh datang ke majlis Karnival Pendidikan H1 agar booth kami and then bis kita boleh menyerahkanlah barang-barang sensori itu dan sekiranya lah ada yang indah berkesempatan lah untuk hadir pada 2 dan 3 Ogos 1. Kami masih membukakan sebenarnya dan boleh menyerahkan kepada kami lah mulai 4 Ogos hingga 24 Ogos 2025 lah. Jadinya bagi kami setiap sumbangan yang kami terima tu anda mengira besar ke kecil ke yang amat bermakna lah untuk kumpulan kami. Alhamdulillah. Baik ya. Jadi datanglah pada tanggal 2 dan juga 3 Ogos ini nanti ya. Jadi di sana nanti insya-Allah Abdul boleh mengetahui dengan lebih lanjut lagi lah berkenaan dengan projek ini dan mudah-mudahan dengan adanya pendedahan sebegini akan meningkatkan kesedaran di kalangan kita ni lah ya akan kepentingan dan juga keperluan menyokong ya usaha untuk anak-anak autisme dan juga mereka-mereka yang berkeperluan khas ini. Baik, ada sedikit sedengan klip video yang kita paparkan pada ketika ini. Mungkin Puan boleh berkongsi sedikit mengenai dengan paparan klip video ini, Puan. Okey, seperti yang tertera di dalam video itu ialah usaha kami lah untuk memberikan jua apa yang kami hasratkan lah misi kami dengan memperkenalkan itulah keperluan bilik sensori. Jadinya selain itu kami juga ada dalam slide ini menunjukkan macam barang-barang yang dikategorikan sebagai alat sensori yang sesuai lah untuk anak-anak autisma ni. Selain itu seperti yang tertera di kaca TV itu macam bis kita boleh melihatlah kepentingan ruang sensori ni. Bukan saja untuk orang ramai, ia juga untuk mana-mana yang ada nyorang berkait dengan anak-anak autisma ni macamnya kita tadi pun Nisa yang ibu bapa pun kena perlulah juga pekalah mengenai keperluan anak-anak bis durang itu. So ini yang kami tunjukkan di dalam slide ini. Selain itu ada juga kami punya inisiatif lain lah yang mana dengan inisiatif itu kami berusahalah untuk membantu anak-anak autisma ni mempunyai ruang sensori di sekolah-sekolah lah. Dan dengan ada ruang sensori di sekolah-sekolah ni durang akan rasa orang lebih selamat lah apabila berada di sekolah tu. Durang boleh macam walaupun durang tu ada tekanan mengajut ni sebenarnya kalau tekanan sensori ni. Jadinya macam dengan ada ruang sensori ni boleh membantu bis durang lah. InsyaAllah durang tu dapat menerima pembelajaran durang. Jadinya selain itu kami ada poster-poster yang kami sebar-sebarkan melalui macam-macam platform untuk memberikan kepada orang ramai. Jadinya itulah hadirlah di majlis Karnival Pendidikan H1. Di sana kami juga akan menyampaikan misi kami lah. Alhamdulillah. Berapa lama sudah projek ini berjalan ni, Puan? Ia adalah sebahagian daripada model kami IDPMO. Kami bermula dalam bulan Julai, sudah awal bulan Julai.
dalam Julai ni. awal baru-baru je sebab kami Okey, NDPMO tu bermula 30 Jun. Dan model ni kami kena maklumkan dalam awal bulan Julai. So kami dari awal bulan Julai hingga sekarang itulah sudah usaha kami bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Khas dan Jabatan Pengajian Islam. Baik, kita tertarik dengan apa tadi? Pesta Karnival Pendidikan Khas. Ya. Okey. Jadi untuk seterusnya ni Sah, yang ingin kita ni tanyakan adalah berkenaan dengan mengenai Khas, Karnival Pendidikan Khas, mungkin dapat dikongsikan sedikit lebih lanjut lagi Puan. Majlis atau Karnival Pendidikan Khas ni sebenarnya ia adalah sempena ulang tahun ke-30 Jabatan Pendidikan Khas, sebab kami bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Khas untuk mencapai matlamat kami ni. Jadinya Majlis Karnival ni ia bertujuan sebagai satu sambutanlah kemajuan dan inklusiviti serta kerjasama pihak Jabatan Pendidikan Khas dengan komuniti lah tu. Ianya akan berlangsung pada 2 dan 3 Ogos di One City Complex dan kami dimaklumkan ada penglibatan dari luar negara je tu musim tu. Dan di Karnival tu nanti ada berbagai aktiviti yang akan dianjurkan oleh Pendidikan Khas, antaranya aktiviti mesra keluarga. Jadi apabila orang ramai datang ke sana, diorang dapat enjoy lah acara-acara di sana tu, di mana di sana nanti ada boot camps. Boot camp tu ada macam jualan-jualan tu jadi daripada kanak-kanak berpendidikan khas. Dan ada juga aktiviti macam untuk bermain lah seperti ring toss, kolam ikan, kolam itik, balloon pop dan roda putaran, yang mana ni untuk diorang mengutip derma lah melalui bermain lah macam orang kira pavilion lah tu. So yang penting platform ni ialah untuk meningkatkan kesedaran lah dan sokongan terhadap pendidikan khas di Brunei Darussalam lah. Jadi kami sebagai kumpulan Space Maker, kami akan berada di sana juga dan kami di sana akan berkongsi misi kami. Satu, menerima sumbangan dan berinteraksi lah terus dengan masyarakat. Mungkin adakah nanti dikongsikan pada karnival itu Puan contoh bilik ataupun ruang sensori yang orang optimum? InsyaAllah kami berusahalah sebab kami ada satu meja disediakan nanti di majlis karnival itu nanti. Kami akan melihatkanlah macam mana ruang sensori ini sepatutnya lah supaya orang faham kenapa kami memerlukan alat-alat sensori sama kenapa perlu ada ruang sensori itulah. Jadinya orang ramai apabila kan kami kan berinteraksi dengan masyarakat dari sana, diorang dapat melihatlah nanti apa yang kami hajati untuk membantu anak-anak autisma ni. Okey, alhamdulillah ya. Karnival Pendidikan Khas ni julung kali diadakan Puan. Indah, ni yang if I'm not mistaken berapa kali sudah ni kesenambungannya. Sebelum ni pernah diadakan lah. Kalau tidak silap ada di masa Bandar Kuchuriya lah, diorang pernah ada mengadakan. Ada juga Karnival Pendidikan Khas ini ya. Tetapi alhamdulillah untuk kali ini kumpulan Puan ya sama-sama berpartisipasi untuk pendedahan lebih lagi lah ya kepada masyarakat kita ni berkenaan dengan keperluan ruang sensori ini tadi ya. Sebenarnya masa sangat mencemburui kita ni siok bercerita sebenarnya. Banyak yang kita ni pelajari juga menerusi perbicaraan ini. Jadi sebelum kita ni akhiri perbualan ini Puan ya, apa pesanan Puan sendirilah untuk orang ramai dan juga penonton-penonton Apa Pagi kita berkenaan dengan tajuk kita hari ini. Silakan Puan. Jadinya terima kasih kesempatan ini kami dari kumpulan Space Maker mengajak orang ramai lah untuk menjadi sebahagian daripada projek komuniti #Space for Tourism kami ni ya. Kalau bis kita involve dalam perkara ni, ya macam boleh ada beri sesuatu yang bermakna lah diorang lah. Jadinya datanglah menyertai kami di One City Shopping Complex nanti ya pada Sabtu dan Ahad 2 dan 3 hari bulan Ogos ni ya. Seperti yang saya terangkan tadi dalam slide itu pun ada tadi dalam kami akan memakai baju warna biru tu muda di tingkat 1. Cari kami, insyaAllah di sana nanti kami akan memberikan kami punya misi kami ya. Dan selain itu jika ada yang berminat lah dan menyokong kanak-kanak berkeperluan khas ni, kami alukanlah, sertailah kami lah dengan mengulurkan bantuan sama ada sumbangan tunai ke, barang sensori ke, atau
sekadar menyebarkan kesedaran pun memadailah. Jadinya inilah peluang Ketani sama-sama menyumbang kepada masyarakat dan memberikan impak kepada pembelajaran anak-anak autisma. Untuk makluman, segala sumbangan yang kami terima itu semua akan kami gunakan untuk membangun ruang sensori di sekolah. InsyaAllah kalau kami berjaya nanti menyediakan ruang itu, kami akan mengkongsikan dalam kami punya Instagram space for autism. Jadinya kita boleh melihatlah macam mana sokongan kita tu kami atukan gunakan untuk mengubah kehidupan anak-anak autisma. Itulah saja dari pada kami. Saya ingin mengongsikan kami punya misi lah. Misi kami itulah macam berbunyi itulah setiap space dalam ruang space itu ada untuk anak-anak autism lah. Betul sekali. Tidak bermakna kalau mereka berbeza, mereka dipinggirkan. Betul sekali. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan sudi datang ke studio Rampai Pagi pada hari ini. Semoga maju jayanya, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.